Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai, Matematik Tambahan tingkatan 4 dalam tajuk Indeks, Set dan Log. Pada hari ini Cikgu Mai akan bantu anda dalam kita nak buat penukaran asas logaritma. Kenapa kita nak tukar asas logaritma? Okey, kita tengok nah. Okey, lihat buku teks. Ini Cikgu ambil dari buku teks nah. Okey, kalau kita lihat dekat sini, log yang asal ni, okay, log B asasnya adalah A. Ini asasnya adalah A. Kita nak tukar asas A ni kepada asas C. Jadi apa kita buat? Dia dah jadi dalam bentuk pembahagian jadi bahagi. Kita bahagi log bahagi log. Asasnya adalah asas C. Jadi mana kedudukan B? B akan duduk dekat atas ni. Dia akan jadi pengangka. Okay? Dan asas yang asal tadi iaitu asas A akan duduk di bawah jadi nombor ni. Okay? Itulah cara menukar asas. Sebab apa kita nak tukar asas ni? Sebab okey, salah satu sebab kenapa kita kena tahu penukaran asas adalah bila kita guna kalkulator, dalam kalkulator kita hanya ada asas 10 yang ni. Kalau kita tekan log saja, ni tekan log, dia akan tulis log kat sini. Log ini maksudnya log asas 10. Log asas 10 kita tak tulis pun tak apa. Okay, dalam penulisan sebenar pun tak tulis asas pun tak apa. Tapi untuk log asas 10 je. Untuk log asas lain mesti tulis. Macam asas A, asas 3, asas 4 dia kena tulis. Okay. Dan satu lagi dalam kalkulator kita ada log asas E. Log asas E ini dia guna perkataan ln. Okay. Yang ni. ln. Ini asas E. Ini adalah logaritma jati. Okay. Kita tengok sah. Ni logaritma jati. Dia adalah asas E. Okay, jadi dua tu je ada. Jadi kita boleh guna log asas 10 atau log asas E bila nak gunakan kalkulator. Jadi kalau dalam soalan diberi asas 3 atau asas 4, jadi untuk guna kalkulator kita tukar asas menggunakan rumus ini. Okay, mari kita tengok contoh yang diberi. Contoh 29. Okey, dekat sini dia bagi kita log asas 34. Kita nak gunakan kalkulator. Jadi kita perlu tukar ke asas 10. Dalam kes contoh 29 ni dia tunjukkan kita tukar asas 10. Jadi nampak dia gunakan rumus tadi. Log asas 10 bahagi log asas 10. Nombor 4 letak dekat atas. Nombor 30 iaitu asas yang asal tu letak di bawah dekat sini. 30. Dan bila kita tekan kalkulator kita dapatlah log 4 kita akan dapat 0.6021. Macam mana nak tekan? Sebab kita gunakan log, maka kita tekan log 4. Tekan sama dengan. Okay, jadi kita dapat 0.60205. Jadi dia ambil 4 angka bererti sahaja. Jadi dekat sini kita bundarkan. Kosong ni jadi 1. Okay. Lepas tu kita dapatkan log 30. Bila kita tekan log 30, ini bermaksud asas dia 10 dekat sini. Dia tak tulis tapi asas 10. Ini untuk 570 ms ya. Okay, kalau yang pakai EX, kita boleh tulis asas. Jadi tak perlu nak tukar-tukar asas. Okay, tapi kita kena faham konsep juga lah sebab kita bukan gunakan nombor saja selepas ni. Okay, jadi log 30 tekan sama dengan 1.4771. Dia ambil 4 tempat perpuluhan. 5 angka bererti tapi 4 tempat perpuluhan. Dan tekan kalkulator bahagi, dia akan dapat 0.408. Kita boleh buat direct je sebenarnya. Okay. Contohnya, log 4 bahagi log 30. Tekan sama dengan. Samalah 0.408. Kenapa? Dia pergi bundarkan. Sebaik-baiknya bagi 4 angka bererti ya. Jadi ambil
0.407. Oh, sebab 9 kat depan. Okay, kalau 4 angka bererti pun memang akan jadi 8 juga. Kosong. Okay, okay, selesai. Okay, start soalan B. Ini asas 2. Dia tukar jadi asas 10. Sebab nak tekan kalkulator. Jadi asas 10, 0.45 dekat atas. Asas 2 yang asal letak di bawah. Jadi kita tekan kalkulator, log 0.45 dan bahagi dengan log 2. Log 2. Kita akan dapat negatif 1.152. 4 angka berarti. Contoh 29, kita pergi ke contoh 30. Contoh 30, dia nak kita gunakan logaritma jati. Logaritma jati maksudnya asas E lah. Asas E maksudnya dalam kalkulator tadi cikgu kata apa dia? Ini dia. Kita akan gunakan ln. Okay. Okay. Log asas 6, 254. Nampak dia tukar jadi asas E. Okay, dekat sini asas E. Dan ini asas E. 254 dekat atas, 6 di bawah. Dan tekan kalkulator dapatlah 4. Tekan ln tadi. Ln ini adalah log asas E. Nampak dia tukar jadi ln. Okay. Kita tulis log asas E dalam kalkulator. Ln 254. Nak tekan terus bahagi pun tak apa. Nak cari satu-satu pun. Tapi sebenarnya terus tekan bahagi je. Bahagi ln 6. Dan sama dengan, nampak dapat jawapan dia 3.090. Bundar. 4 angka bererti juga. Yang ni pun samalah. Seterusnya contoh 31. Contoh 31. Okay, dia bagi kita asas 5. Log X asas 5 sama dengan P. Okay, ungkapkan setiap berikut dalam sebutan P. Jadi dia bagi kita asas 5 tetapi dalam soalan kita dia sebut ni asas 25. Jadi kita nampak kita perlu melalui penukaran asas. Jadi kita perlu tukarkan asas. Okay, jadi tukar jadi asas 5X. X duduk kat atas. Asas yang asal tu duduk di bawah. Okay, jadi macam mana dapat 2 ni ya? Kita akan terangkan macam mana dapat. Okay. Ini dia tak tulis sebenarnya. Tapi sebenarnya ini kita boleh tulis sebagai log 5. 25 ni dia tukar jadi 5 kuasa 2. Dan kita dah belajar sebelum ni, hukum yang ketiga tu, kuasa, hukum kuasa. Jadi 2 boleh bawa ke depan. Dan log 5, asas 5, kita tahu, kita ingat balik rumus ini, sama dengan 1. Kalau asas sama dengan nombor, dia sama dengan 1. Jadi 2 darab 1 akan dapat 2. Jadi sebab itu kita akan dapat P per 2. Kenapa P ya? Sebab dia bagi ni, log asas 5X adalah P. Okay, kita dapat P per 2. Kita tengok contoh B. Yang ni kita memang tak boleh nak tekan kalkulator sebab ada huruf-huruf ni. Okey, jadi asas X. Kenapa kita perlu tukar jadi asas 5? Sebab dalam soalan diberi asas 5. Ungkapan ini asas 5. Jadi kita perlu tukar jadi asas 5. Asas X ni. Okay, jadi kita dapat macam ni lah. 25X plus 3 dekat atas. Okay. Lepas tu, yang ini macam mana dapat tambah? Menggunakan hukum log yang pertama. Hukum hasil darab. Hasil darab akan jadi log tambah log. Kita pisahkan 25 ni akan jadi 5 kuasa 2. Darab X kuasa 3 jadi tambah log asas 5 X kuasa 3. Dan gunakan hukum kuasa juga dekat sini. Kuasa boleh bawa turun ke bawah. Jadi 3 log X asas 5. Okay. Dan ini kita tahu kes macam ni. Dia dapat 1. Jadi tu yang jadi 2 sahaja kat sini. Dan 3P, kenapa 3P? Sebab kita tahu tadi ini bersama dengan ini. Dan dia adalah P. Dan di bawah kita tahulah dah P dah.
asas 5X ni sama dengan P. Dia dah ganti siap-siap. Okey, jadi cikgu akan bantu kamu dengan mencuba latih diri 4.12. Kita test. Tunjukkan satu persatu soalan. Cikgu ambil sikit-sikit je lah. Sebab contoh tadi dah banyak dah. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Nilaikan siap berikut dengan menukarkan kepada asas 10. Okey, jadi cikgu ambil satu je, cikgu ambil soalan D lah. Ini nombor 1 D. Dia kata tukar ke asas 10. Jadi log asas 4 0.815. Dia nak suruh tukar ke asas 10. Jadi asas 10 per log asas 10. Okay, dan nombor yang asal jadi 0.815 dekat atas dan asas yang asal tadi di bawah. Tengok cara menulis ya. Yang ni ke bawah sikit ya. Asas dia. Dan sekarang tinggal tekan kalkulator saja. Tekan kalkulator. Log. Clearkan dulu. Log 0.815 bahagi log 4. Tekan sama dengan, ya tu dapat jawapan dia. Negatif 0.1476. Kita bundarkan 4 angka berarti. 1476. Negatif 0.1476. Selesai soalan nombor 1D. Tapi nombor 2. Yang ini dia nak suruh guna logaritma asas jati. Logaritma asas jati adalah log asas I. Okey. Jadi kita kena tukar logaritma asas jati. Jadi cikgu gunakan soalan B lah. Okey. Soalan nombor 2 B. 2B log asas 9 324 tertukar jadi log asas I 324 dan log asas I 9. Asasnya 9. Asas yang asal. Okey, sekarang nak tekan kalkulator. Nak tekan apa? Kita tahu dia adalah asas I. Jadi asas I kita tekan ln ini. Ln. LN. 324 bahagi ln 9. Tekan sama dengan kita dapat 2.631. 631. Bundarkan ya. 2.631. Selesai nombor 2. Yang lain kamu terangkan sendiri. Okay, soalan I. Soalan I dia bagi kita log 2 asas 3 sama dengan T. Ungkap yang berikut dalam sebutan T. Buat satu persatu. Soalan A dulu. Okay. Log 2 asas 9. Tengok kat sini. Asas yang diberi dalam pernyataan adalah asas 3 dalam soalan dia bagi. Jadi kita tahu kita perlu tukar ini jadi asas 3 dulu. Okay. Sebab kita nak gunakan apa yang dia bagi. Okay, kita buat. Tukar jadi asas 3. Buat 9 dekat atas, 2 di bawah. Jadi dekat atas itu, 9 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi 9 adalah 3 kuasa 2. Jadi kita tahu kita boleh letak kuasa tadi dekat depan ni. Jadi dekat sini
menggunakan hukum kuasa. Dan log 2 asas 3 kita tahu adalah T. Jadi ganti je lah dengan T. Yang ini kita tahu 1. Jadi kita dapatlah jawapan dia 2/T. Selesai soalan A. Soalan B. Asas 9, 8. Log asas 9, 8. Kita tahu soalan bagi log asas 3. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Kita terus tukar jadi asas 3. Kita dapat 1 markah dah ni. Log asas 3 dan asas yang asal tu. Apa kita boleh buat dengan ni? 8. 8 adalah kita bertukar jadi asas 2. 2 kuasa 3. Jadi kita tukar jadi log 3. 2 kuasa 3. 2 dengan 9 kita boleh tukar jadi 3 kuasa 2. Kenapa kita guna 2 ni? Sebab kat sini dia memang bagi 2 kan. Boleh gunalah nanti. Tapi sebelum nak guna kuasa, kita guna dulu hukum kuasa. Kuasa ni kita bawa ke sana dulu. 3 log 3 buah. Dengan yang ini 3 ni kita tahu 1 jadi kuasa tak depan dia jadi 2 lah. Sama dengan 3 log 3 2 ini kita tahu dia bagi tadi sama dengan T. Jadi 3T per 2. Okey, selesai soalan B. Macam itulah juga dengan C pun sama. Kamu kena nampak 18 ini memang tak ada berapa kuasa berapa 18. Tak ada. Jadi apa kita buat adalah kita perlu nampak 18 adalah 9 darab 2. Okay. Kita tukar 18 ni jadi 9 darab 2. Kenapa 9? Sebab 9 adalah 3 kuasa 2. Kenapa 2? Sebab dekat sini dia bagi 2. Jadi kita hanya boleh guna nombor 3 dengan 2 sahaja. Okay. Jadi yang ni pula, okay, cikgu tak tunjuk penuh lah sendiri. Yang ni pula 9/4. Jadi jangan risau, ini adalah hukum hasil bahagi kita boleh guna. Tapi kita tukar asas dulu tak? Tak perlu. Perlu tukar asas. Ni asas 3. Jadi kita perlu tukar asas. Tukar asas dulu. Lepas kita tukar asas, kita akan nampak. Okay. Ataupun kita guna dulu hukum hasil bahagi pun boleh. Kita tak apa cikgu tunjuk yang ni. Kita guna hukum hasil bahagi dulu. Kenapa cikgu guna hukum hasil bahagi dulu? Selepas selesai saja cikgu terang. Bahagi dia jadi tolak kan. Sebab kita nampak 4 ni adalah 4 kuasa 2. Jadi kita boleh terus dapat nombor dekat sini. Yang ini kita perlu tukar asas. Asas 3, 3 kuasa 2. Terus tukarlah kan. Log. Belakang cikgu tak nampak. Sikit. Okay. Log asas 3. Ni 2. Okay. Dan tolak. Yang ini jadi 2 kuasa 2. Jadi log asas 2. 2 kuasa 2. Jadi kita nampak yang ni adalah 2 jawapannya. 2, 2, 1 kan. Okay, yang ni pun sama, ni pun 2. Okay, sebab log asas 3, 3, 1. 2 per, yang ini kita tahu sama dengan, tadi dia bagi sama dengan T. Tolak dengan, yang ini kita tahu dapat. Jadi selesai. Inilah jawapan kita. Okay, sebab kita tukar asas, kita guna hukum hukum bahagi dulu. Log tolak log. Okay. Lepas tu kita tukar asas. Tapi kalau kita nak tukar asas dulu pun tak ada masalah. Boleh tapi panjang sikit lah. Okay.
Okay, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 4. Okay, jika log 2M sama dengan A dan log asas 2N sama dengan B, kat sini dia bagi asas 2. Okay, dan ada 2 huruf kat sini lah. Kita tengok soalan A dulu. Soalan A dia bagi asas 4. Jadi kita tahu kita kena tukar asas dulu. Sebab asas yang dia bagi adalah asas 2 dalam pernyataan ini. Jadi kita perlu tukar dia jadi asas 2. Okay. Dan asas yang asal. Okey, seterusnya kita nampak dekat sini ada hasil darab. M kuasa 2 darab N kuasa 3. Jadi kita kena gunakan hukum hasil darab. Jadi tambah. Log tambah log. Asas masih sama, asas 2. Log asas 2. M kuasa 2 tambah log asas 2. N kuasa 3. Ini hukum hasil darab. Dengan yang ni kita tahu ni jadi 2 kuasa 2. Jadi 2 jadi 1. Jadi di bawah ni memang kita dapat 2 sahaja. Yang ini kita gunakan hukum kuasa. Kuasa letak di dan kita tahu log asas 2M adalah A. Jadi 2A lah. Tambah dengan 3 hukum kuasa dia akan jadi di depan ni. 3 log asas 2A adalah B. 3. Jangan lupa per 2. Jadi selesai soalan A. Okey, kita teruskan ke soalan B. Yang ini nampak macam ada hasil bahagi. Hukum hasil bahagi. Kita salin dulu soalan B. Dan asas yang dibagi adalah asas 8. Jadi kita tahu kita perlu tukar asas dahulu. So, asas yang atas ni dalam penyataan adalah asas 2. Okay. Asas yang asal di bawah. Okay. Sama dengan okay, jadi ini hukum hasil bahagi. Log tolak log lah jadinya. Log asas 2N tolak log asas 2N kuasa 2 per dengan log asas 2 8. 8 adalah 2 kuasa 3. Jadi 3 tu hukum kuasa bawa ke depan. Log asas 2 2. Jadi dapat 3. Okay. Jadi di atas log asas 2M adalah A. Sini kena ganti dengan A lah. Ini A. Tolak 2 ni gunakan hukum kuasa. Log asas 2N adalah B. Per dengan 3. Okay, selesai soalan B. Tengok soalan C. Dekat mana soalan C? Atas ke? Okay, soalan C. Log asas MN 8N. Jangan risau, macam pelik. Tak apa, kita tahu yang dibagi adalah asas 2. Jadi kita kena tukar jadi asas 2. Terus tukar asas. Dan asas yang asal iaitu MN akan duduk di sini. Kita bolehlah teruskan kerja kita. Yang ni guna hukum hasil darab. 8N ini patut dilihat sebagai 8 darab N. Jadi kita perlu pisahkan dia. Dia akan jadi log tambah log. Untuk pengangka. Asas 28 tambah log asas 2
N per dengan, yang ini pun sama, gunakan hukum hasil log asas 2N tambah log asas 2N. Jadi kita bagi satu lah. 8 adalah 2 kuasa 3. Log 2 1. Jadi kita dapat 3 sahaja kat sini. Tambah log asas 2N tadi kita tahu adalah B. Okey, jadi kita jadi B per dengan ini kita tahu adalah A. Sini tadi A tambah B. Duduk belakang cikgu. Sikit. Okey. Jadi kita selesai soalan C. Okey, kita dah berjaya selesaikan latih diri 4.12 dari nombor 1 sampai nombor 4. Jadi cikgu harap ianya dapat jadi panduan bagi kamu untuk menyelesaikan latihan dalam modul. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.